Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi di 18 Ramadan. Jadi kita terus kepada sesi perkongsian ilmu. Okey, tajuk kali ini adalah penutup di bab kajian literatur. Saya nak kongsikan total alignments dan juga tips bab kajian literatur. Sama je macam hari tu untuk sesi bab pengenalan. Saya ada kongsikan tips kan, saya ada kongsikan tips untuk bab 1 bab pengenalan, sama je total alignment dan tip bab pengenalan. So sekarang ni pergi pada bab 2 total alignment dan tips untuk bab kajian literatur. Jadi setiap bab nanti saya akan tutup gitulah kan. Okey. Alright. Jadi untuk ini method dia sama je kan, visual dia sama seperti kita dalam bab 1 bab pengenalan, cuma komponen kali ini adalah komponen dalam literature review. Okey, yang pertama saya nak beritahu tujuan dia adalah LR itu sendiri adalah perbincangan kajian yang merujuk pada penyelidikan lepas dan menjadi juru pandu pada apa proses dan tindakan penyelidikan seterusnya kepada bab 3, bab 4, bab 5. Okey, kita kena kumpulkan maklumat, sokongan untuk membekalkan kepada proses untuk menjawab objektif, research question dan hipotesis. Jadi literature review ni kena tulis mendalam, meluas, melibatkan pelbagai perspektif, rujuk pelbagai dokumen, and elok akademik dan bukan akademik dan yang terkini. Okey, dan kita pun dah bincang banyak dah dekat literature review, and jadi kita dah bincang dah sampai dah ke outline. Dan hari ini adalah dia punya penutup. Jadi saya nak selitkan juga dengan tips dan nak tunjukkan total alignment itu. Okey, yang pertama ada di sini ada 5 kan, perkara yang kita bincang selalu, iaitu teori dan konsep yang pertama. Yang kedua adalah pemboleh ubah dan tema. Kemudian perbincangan literature review dalam membekalkan maklumat dan sokongan bagi menjawab research objektif, research question dan research hypothesis. Okey, kemudian kita tengok pasal potensi dan juga gap, kelompongan, dan yang terakhir output seterusnya adalah kerangka dan juga roadmap dalam sebuah penyelidikan. Okey, dan seperti biasa dalam kitaran ini ada anak panah secara kitaran dan saya tulis kat situ adalah perbincangan. Jadi literature review pastikan bila tulis literature review ni adalah satu perbincangan yang relevan. Perbincangan yang relevan dan jelas dalam memacu proses penyelidikan. Memacu proses penyelidikan semualah kan, elemen-elemen section-section yang ada dalam bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Yang tu kita panggil sebagai aktiviti penyelidikan ataupun proses penyelidikan. Jadi dia merupakan perbincangan yang relevan dan jelas dalam memacu proses penyelidikan. Okey, elok daripada teori dan konsep. Ceritanya ada 2 lah, teori utama dan teori sokongan. Saling lengkap dan melengkapi. Bila sebut tema macam-macam lah, ada pemboleh ubah, ada faktor, ada dimensi, ada apa lagi, tema dan lain-lain. Jadi daripada nombor 1, teori dan konsep, dia align kat mana ni? Jadi bila kita menulis dekat bab 2, bila kita dah siap, bila nak tengah tulis, bila dah siap, kita kena pastikan bahawa penulisan teori dan konsep ni sebenarnya akan menyumbang. Ni kita kata tadi, akan menyumbang, akan jadi juru pandu pada proses dan tindakan penyelidikan kepada bab apa? Teori dan konsep menyumbang kepada tindakan kepada bab 3, bab 4 dan bab 5. Semua bab. Oh, jadi penting literature review. Tak bergerak kita punya chapter 3, 4 dan 5 kalau tak ada bab 2 ni. Saya spesifikkan pada teori dan konsep. Kemudian nombor 2 kepada punya tema dan pemboleh ubah. Sama juga. Kat sini kalau kita tak mampu nak tulis dalam literature review, macam mana kita nak gambarkan kat bab metodologi, analisis, dapatan dan juga kesimpulan, iaitu bab 3, bab 4, bab 5. Sebab tu perbincangan tu harus relevan dan jelas dalam memacu proses penyelidikan. Seterusnya perkara yang ketiga, perbincangan. Ni memang terang menerang. Kan dalam bab 1 pun cerita benda yang sama. Bila cerita perbincangan untuk menulis literature review bagi menjawab research objective, question dan hipotesis, memang secara direct. Dia menyumbang alignment secara direct kepada bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi perbincangan ini juga sangat penting. Khususkan perbincangan itu di bab literature review sendiri, metodologi, analisis, result ataupun keputusan, dapatan dan kesimpulan.
Jadi perbincangan ni sangat penting. Jadi apa yang kita tulis dalam bab 2 di bahagian atas, kan, bahagian-bahagian yang ke continuity daripada latar belakang, dari segi teori dan konsep, dari segi pun boleh ubah. Semua itu bila kita menulis research menulis literature review bagi menjawab research objektif tu, pastikan elemen itu berkait. Tak cukup dengan itu, terang-menerang dia juga akan align dengan bab 1. Tapi kita tengok forwards. Jadi dia secara direct forward dia kepada chapter 3, chapter 4 dan chapter 5. Okey, seterusnya bila kita dalam proses aras seterusnya adalah dari segi apa yang kita dapat bila menulis literature review adalah dapat menyumbang dari segi mengenal ataupun dapat menentukan potensi ataupun kelompongan dalam penyelidikan, dipanggil research gap. Jadi perkara ini sangat penting, dari penemuan ini sangat penting kepada literature review dan kepada metodologi, analisis, dapatan yang empiricals. Sebab kita akan membincangkan kajian-kajian lepas yang menjalankan penyelidikan, iaitu penyelidikan empirical. Okey, jadi kita juga dapat contribute dekat bahagian perbincangan dan juga sumbangan. Okey, seterusnya benda yang terakhir kita akan keluarkan roadmap ataupun kerangka. Yang ni memang secara direct akan menyumbang kepada chapter 3, chapter 4 dan chapter 5. Dan kerangka ni sangat-sangat penting dalam kita nak melaksanakan metodologi dan juga analisis. Jadi semuanya teori dan konsep, pemboleh ubah, tema, perbincangan kepada mencari jawapan kepada research objektif, research question dan hipotesis. Nombor 4, daripada nilai potensi dan juga kelompongan dan juga dapat membangun dan mencadangkan kerangka. Itu sangat penting kita melihat total alignment. Kesemuanya, kelima-limanya harus align dengan bab 3, bab 4 dan bab 5. Kita nampak penting. Jadi sentiasa bila menulis dalam bab literature review, untuk pastikan alignment, total alignment ni haruslah ditulis secara perbincangan yang relevan khusus kepada penyelidikan, lagi-lagi untuk kita punya tema 5 ini, okey, dalam memacu proses penyelidikan. Jadi bab 2 ni watak paling penting. Tak ada bab 2 kita tak tahu nak buat apa dekat bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi nampak betapa pentingnya alignment ni dalam bab 2 tu antara level 1. Kita dah bincang ada 4 level kan. Level pertama dekat bahagian teori dan konsep, level yang kedua dekat bahagian pemboleh ubah dan tema, level yang ketiga dari segi kemampuan potensi untuk nilaikan ataupun kelompongan dalam pengetahuan itu, yang level yang keempat adalah kita boleh mencadangkan kerangka. Jadi di sini secara keseluruhan tips dalam penulisan literature review tu kita kena laksanakan dalam penulisan literature review tu dalam konteks menambah baik serta alignment. Jadi kita bila menulis literature review ni, dia consider dia kita baca jurnal tak putus. Bukanlah kata dah habis literature review tak baca artikel jurnal. Jadi pengetahuan sentiasa update, jadi kita kena tambah baik dan kemaskini penulisan kita dan make sure bila tulis, bila buat, bila tambah, bila kurangkan, alignment kena buat juga. Terutama di bahagian latar belakang dan penyataan masalah. Jadi bila kita bila siapkan juga kita punya literature review, benda yang pertama yang you kena align adalah latar belakang dan penyataan masalah. Banyak kaitannya literature review kepada latar belakang dan juga penyataan masalah. Tu secara direct siap je bab 2. Okey, check data belakang dan penyataan masalah, kita kemas kini. Dan kena ingat, bab 2 yang kita tulis ni betul-betul sesuai dan betul-betul bermanfaat kepada bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Okey, yang kedua adalah kalau nak bincang, bincanglah seluas-luasnya. Yang ni kita nak tengok bahawa perbincangan ni ada tak citation yang baru, authors yang prominent, melibatkan isu-isu yang terkini, citation yang terkini, melibatkan dalam negara, melibatkan luar negara, dalam perspektif akademia ada, jurnal, tesis, okey, kemudian perspektif kerajaan, dasar, polisi, blueprint, benchmark, industri, report, technical dengan aspek komuniti, aspek persekitaran, cukup balance. Jadi benda tu secara meluas. Yang ketiga, dalam penulisan literature review ni tips dia menemukan panduan dan tindakan proses penyelidikan. Apa guna tulis literature review tak membantu dekat metodologi. Kita pun tak tahu ni nak pakai metod apa, entahlah. Dia tak betul. Jadi something wrong dengan kita punya literature review. Pastikan kita penulisan literature review kita menemukan panduan dan tindakan proses dalam penyelidikan. Tahu apa nak tulis, apa aktiviti dalam metodologi, apa nak kena buat, apa yang nak kena analisis dan apa yang harus diperbincangan. Dalam bab perbincangan tahu nak buat. Jadi bab metod, analisis dan perbincangan sangat-sangat bergantung kepada cara penulisan yang baik dekat literature review dalam menemukan panduan dan tindakan dalam sebuah proses penyelidikan. Okey, yang terakhir tips dia adalah perancangan masa. Kita dah bincang yang sebelum ini. Kita ada 4
plan. 4 plan kan, kita ada 4 plan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Bagaimana nak menulis, apa output kita dalam masa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun, 2 tahun dan 3 tahun. Okey, tapi apa yang kita buat kena tulis seperenggan secara konsisten, tulislah secara berstruktur dengan ada melibatkan semua yang kalau you all masih ingat lagi perkongsian tu dan katakan kita perlu expert dekat Microsoft Word and kita kena ada perisian yang boleh check bahasa, kemudian kita boleh gunakan reference tool macam Mendeley dan EndNote, kemudian kita ada gunakan khidmat proofread, kemudian kita ada orang kata template ataupun database untuk literature review matrix. Okay, kemudian kita gunakan template, contoh template untuk menjawab research question, template tulis seperenggan dan semakkan supervisor. Jadi perancangan masa, outline berstruktur dan tindakan menulis seperenggan yang konsisten, itulah tips dia. Jadi ada 4 tips yang saya kongsikan juga bersama-sama, kena dapatkan total alignment dalam bab 2, menambah baik serta alignment terutama di bahagian latar belakang dan penyataan masalah, perbincangan yang meluas dari segi akademia, kerajaan, industri, komuniti dan persekitaran. Yang keempat, menemukan panduan dan tindakan proses penyelidikan khusus kepada next chapter, metodologi, analisis dan juga perbincangan, perancangan masa, outline yang berstruktur, tindakan menulis seperenggan yang konsisten. Jadi kita dah dapat rangkumkan tips ni ibarat macam rumusan dan kesimpulan pada 8 sesi perkongsian kita dalam literature review ni. Jadi kita faham daripada keperluan penting. Jadi kenapa nak tengok komponen. Jadi kita macam mana nak buat literature review jawab objektif, macam mana nak buat kerangka teori, kerangka konsep, kerangka kajian. Okey, jadi kita dah bincangkan macam mana nak buat apa ni penulisan literature review bentuk perbincangan. Ada 10M, 10M, 10M menulis literature review, 10M macam mana nak tulis perbincangan. Okay, kita pun dah bincang dari segi outline. And kita dah bintang outline cadangan dalam bab 2 dan hari ini kita tutup dengan total alignment dan tips macam mana nak menulis bab kajian literatur dengan baik. Okey, jadi selesai sudah untuk bab 2, kita akan masuk nanti kepada sesi perkongsian ilmu dalam bahagian metodologi selepas ini. Semoga perkongsian ini terus meningkatkan manfaat dan secara meluas. Kita dah faham bab 1 secara baik, dah faham bab 2 yang baik dan kita akan bersedia kepada bab seterusnya adalah metodologi. Mohon maaf jika ada berlaku kesilapan, kesalahan dalam menyampaikan perkongsian ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.